Singapura meluluskan Paxlovid Pfizer sebagai ubat pil pertama untuk rawatan COVID-19 dengan gejala ringan hingga sederhana bagi pesakit dewasa yang berisiko tinggi. Ia bertujuan mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian. Pihak berkuasa Sains Kesihatan HSA Republik Singapura berkata pada 31 Januari memberikan kebenaran sementara untuk Paxlovid. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM bagi kita nak membicarakan mengenai perkara ini. Prof, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari, Cici. Prof, mungkin terlebih dahulu mungkin Prof boleh terangkan apa itu Paxlovid Pfizer. Apa yang dimaksudkan dengan penggunaan Paxlovid Pfizer ini? Paxlovid Pfizer ni adalah sejenis ubat antivirus yang digunakan untuk merawat jangkitan COVID, ya, peringkat ringan dan juga sederhana, lebih kurang stage 1 hingga 3 lah, ya, bagi mengelakkan mereka mendapat komplikasi yang menyebabkan kemasukan ke hospital diperlukan. Dan ubat ni akan diberikan kepada mereka untuk terus, ya, berada di rumah, dan diharapkan dengan pemberian ubat tersebut beban rawatan di hospital dapat dikurangkan. Dan dalam masa yang sama didapati bahawa ubat ini yang diberi dalam tempoh 5 hari, 2 kali sehari, dapat mengurangkan gejala-gejala yang berkenaan, dan juga didapati 89% ya, berkesan untuk mengurangkan kemasukan ke ward dan juga berkesan untuk mengurangkan kadar kematian. Dan siapa yang menjadi saya kira fokus utama bagi mendapatkan Paxlovid Pfizer ini? Seperti mana yang dimaklumkan, ya, melalui maklumat oleh syarikat Pfizer dan juga US FDA, kumpulan yang akan diutamakan adalah mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi serius. Dan saya menjangkakan dalam tempoh yang terdekat, ya, apabila kita merancang untuk bergerak ke arah fasa endemik, kemungkinan besar penggunaan ubat ini adalah merupakan satu strategi tambahan, ya, bagi membolehkan kita mendapat satu situasi yang mana hospital, ya, dapat dibantu untuk mengurangkan beban yang mereka tanggung dalam rawatan COVID ini. Prof, adakah kita boleh melihat bahawa Paxlovid Pfizer ni boleh menggantikan vaksin ketika ini? Saya berpendapat ia lebih kepada untuk merawat jangkitan yang telah berlaku. Seperti mana yang kita maklum, dengan ancaman Omicron pada masa ini yang semakin didapati bertambah, ya, di negara kita, dan juga pendapat, ya, yang dikeluarkan oleh WHO. Vaksin sedia ada ni berkesan untuk mengurangkan komplikasi, namun mungkin tidak begitu berkesan untuk mengurangkan jangkitan. Jadi jangkitan akan terus berlaku dan terpulang kepada tindak balas, ya, antibodi seseorang itu. Dari segi perlindungan vaksin yang diperolehi, terdapat sebahagian besar juga mereka akan mendapat jangkitan jika terdedah dengan potensi yang berkenaan. Jadi untuk individu-individu berkenaan, ya, ubat ini diperlukan, dan saya berpendapat ia tidak boleh menggantikan vaksin. Perlu juga mendapatkan vaksin bagi membolehkan kita dapat terlindung, ya, sebahagiannya daripada potensi jangkitan pada masa akan datang. Dan setakat ini, Prof, adakah secara globalnya dunia sudah mempunyai data keberkesanan Paxlovid ini? Pada masa ini data-data masih di peringkat awal, ya. Saya dimaklumkan melalui dokumentasi yang telah dituliskan, ya. Ia baru diterbitkan pada bulan November lalu, dan di Amerika Syarikat diluluskan secara kecemasan, ya, pada Disember lepas, dan juga Eropah, ya, kalau saya tak silap 1 atau 2 minggu lepas, dan baru-baru ni oleh Singapura. Jadi data yang sedia ada agak terhad, dan ia lebih menjurus kepada data-data daripada kajian rawat klinikal yang telah dilaksanakan. Jadi keberkesanan yang telah mereka tunjukkan ialah sekitar 89 hingga 90, dan saya dapati bahawa negara-negara yang memulakan kajian klinikal ini juga telah berkongsi data dengan Pfizer, dan kita masih menunggu data-data seterusnya bagi mengetahui, ya, lebih lanjut tentang kesan samping dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan ubat tersebut. Adakah juga Prof berpendapat Malaysia wajar ikuti langkah yang dilakukan oleh Singapura ini?
Saya berpendapat wajar kita perlu mempertimbangkan penggunaan Paxlovid ini untuk sistem perkhidmatan kesihatan kita. Bagaimanapun seperti mana kita tahu, ubat ya apabila mula dipasarkan ya harganya agak mahal dan kita harap dalam masa tempoh yang terdekat ya memikirkan keperluan untuk kita bergerak ke arah fasa endemik dan juga keperluan untuk kita terus ya mengurangkan beban sistem perkhidmatan kesihatan sebab kita tahu sistem perkhidmatan kesihatan juga perlu dipertimbangkan dalam konteks kita untuk mempertimbangkan boleh bergerak ke fasa endemik ke tidak. Saya berharap ya kerajaan dapat mempertimbangkan untuk meluluskan juga penggunaan ubat tersebut di Malaysia. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM atas ulasan berkenaan dengan Paxlovid Pfizer yang telah pun memulakan penggunaan kecemasan di Singapura.